Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tentang bab 2 biologi dan organisasi sel. Dalam video ni saya akan fokuskan tentang sel tumbuhan dan sel khusus dalam tumbuhan. Jadi yang pertama kita tengok kepada sel tumbuhan. Dalam sel tumbuhan terdapat volkul yang berfungsi sebagai tempat simpanan air. Dalam masa yang sama, volkul ini akan mengekalkan bentuk dan memberikan sokongan kepada tumbuhan. Yang kedua ialah kloroplas. Kloroplas ni dia akan menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Yang ketiga ialah sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. Yang keempat ialah mitokondrion. Mitokondrion ni dia terlibat dalam penghasilan tenaga. Yang kelima ialah membran plasma. Membran plasma ni dia mengawal atau pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Keenam ialah dinding sel. Dinding sel ni akan memberikan bentuk yang tetap kepada sel tumbuhan. Dan yang ketujuh ialah jasad Golgi. Jasad Golgi ni dia akan memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan di dalam vesikel rembesan ke bahagian sel yang lain. Yang ke-8 ialah jalinan endoplasma. Jalinan endoplasma ini terbahagi kepada dua, iaitu jalinan endoplasma kasar JEK dan jalinan endoplasma licin JEL. JEK ni dia berfungsi sebagai mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom, manakala JEL mensintesis lipid, menyatoksikan darah dan racun. Dan yang ke-9 ialah nukleus. Nukleus ni dia akan mengawal semua aktiviti sel dan mengandungi DNA. Di dalam nukleus kita ada nukleolus dan bahagian yang berada di luar nukleus kita panggil sebagai membran nukleus. Seterusnya kita pergi kepada sel khusus dalam tumbuhan. Pertama sekali kita ada sel epidermis atas. Sel epidermis atas ni dia akan melindungi tisu mesofil dan menghalang kemasukan mikroorganisma. Yang kedua ialah sel mesofil palisade. Sel mesofil palisade ni dia mempunyai banyak kloroplas. Dan kalau kita tengok dekat gambar raja, sel mesofil palisade ni dia bersusun rapat. Jadi kenapa dia bersusun rapat? Ini untuk menyerap cahaya matahari secara maksimum. Yang ketiga ialah sel mesofil berspan. Kalau kita tengok sel mesofil berspan ni dia bersusun secara longgar dan mempunyai banyak ruang udara di antaranya. Jadi ia dapat membenarkan resapan air dan gas. Yang keempat ialah xilem. Xilem fungsinya ialah untuk mengangkut air dan garam mineral daripada akar ke daun. Xilem juga terdiri daripada saloxilem dan trakit yang bersusun dari hujung ke hujung. Yang kelima ialah flowworm. Flowworm tugasnya ialah untuk mengangkut bahan organik hasil fotosintesis dari daun keseluruhan tumbuhan. Flowworm terdiri daripada tiup tapis. Dalam tiup tapis mempunyai plat tapis yang dapat mengangkut bahan hasil fotosintesis. Yang keenam ialah sel pengawal. Sel pengawal ni yang akan mengawal pembukaan dan penutupan liang stoma. Dan yang ketujuh ialah stoma. Stoma ni akan membenarkan pertukaran gas antara daun dan persekitaran. Seterusnya kita akan menjawab satu soalan mengenai sel khusus dalam tumbuhan. Jadi, soalan pertama, namakan sel yang berlabel P dan R. Jadi, jawapannya ialah P ialah sel mesofil, manakala R ialah sel epidermis. Soalan seterusnya, B. Nyatakan fungsi P dan R. Jawapannya, P mengandungi bilangan kloroplas yang banyak untuk penyerapan cahaya matahari yang maksimum semasa fotosintesis.
manakala R melindungi tisu tumbuhan daripada kecederaan mekanikal. Seterusnya, soalan C. Terangkan peranan sel Q dalam meningkatkan kadar fotosintesis. Jawapannya ialah sel Q adalah sel pengawal. Apabila keamatan cahaya dan kepekatan karbon dioksida tinggi, sel pengawal akan melengkung keluar. Ini menyebabkan stoma terbuka dan membenarkan lebih banyak karbon dioksida meresap masuk ke dalam daun. Soalan yang terakhir, D. S mengandungi dua tisu. Nyatakan. Jawapannya ialah S mengandungi xilem dan phloem. Xilem ialah tisu yang terdiri daripada saloxilem dan trakit yang bersambung dari hujung ke hujung. Tisu xilem juga tidak mengandungi sitoplasma dan sel dinding ditebalkan dengan lignin. Oleh sebab ciri-ciri ini, xilem dapat mengalirkan air dan garam mineral ke seluruh tumbuhan. Phloem pula terdiri daripada tiub tapis yang bersusun dari hujung ke hujung. Tiub tapis mengandungi plat tapis bagi membenarkan pengangkutan sebatian organik yang berterusan. Jadi, sekian, terima kasih.